Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton saluran Ambil Tahu. Dalam video kita pada kali ini, kita akan melihat matematik kebiasaan tingkatan 5, bab 9 bumi sebagai sfera, bahagian 3. Dalam video pada bahagian 3 kali ini, kita akan melihat jarak pada permukaan bumi, iaitu jarak yang melalui bulatan latitude dan longitude sahaja. Di sini terdapat 3 titik, J, K dan L. Kita lihat jarak antara J ke K ataupun K ke L adalah jarak yang diukur pada garisan latitude. Manakala jarak J ke L ataupun L ke J adalah jarak yang diukur pada garisan longitude. Seterusnya terlihat jarak K ke L ataupun L ke K. Ini tidak diukur pada jarak latitude ataupun longitude. Jadi kita akan hanya membincangkan jarak yang melalui antara latitude ataupun longitude sahaja. Jarak diukur berdasarkan kepada bukan sudut antara dua titik. Dan sudut ini diukur dalam unit minit, bukannya darjah seperti mana kebiasaan. Dan unit jarak adalah dalam batu nautika, iaitu BN. Di mana 1 darjah bersamaan dengan 60 minit. Dan 60 minit inilah bersamaan dengan 60 batu nautika. Mari kita lihat contoh bagaimana untuk mengira jarak pada permukaan bumi secara umumnya. Sini terdapat 3 titik A, B dan C. Terlihat jarak A ke C, terlihat beza sudutnya adalah 60. Itu kita ambil 60 tolak dengan kosong. Jadi 60 darjah ini kita darabkan dengan 60 untuk menukarkannya kepada unit minit. Kita akan dapat 3600 minit. Dan 3600 minit inilah adalah dalam unit batu nautika. Seterusnya jarak B ke C, B 40 selatan, C 60 darjah utara. Jadi beza sudutnya adalah 100. Iaitu 60 utara dan 40 selatan bezanya adalah 100. Kita ambil 60 tolak dengan negatif 40. Jika kita dapat perbezaan arah, bermaksud salah satunya adalah positif dan salah satunya adalah negatif. Jadi di sini kita andaikan selatan adalah negatif, utara adalah positif. Jadi 60 tolak dengan negatif 40, bezanya adalah 100. Kemudian terdarabkan dengan 60 untuk mendapatkan dalam unit minit. Dan unit minit inilah bersamaan dengan batu nautika, iaitu 6000 batu nautika. Jadi ini adalah cara untuk mendapatkan jarak pada permukaan bumi secara umumnya, iaitu beza sudut didarabkan dengan 60. Seterusnya mari kita fokuskan kepada jarak melalui garisan longitude. Itu terlihat titik A ke titik C. Titik A adalah 0 darjah 30 darjah timur dan titik C 60 darjah 30 darjah timur. Di sini terdapati bahawa terdapat perbezaan pada garisan latitudenya pada 0 darjah ke 60 darjah. Manakala kita lihat garisan longitudenya adalah sama, 30 timur dan 30 timur. Jadi jarak ini adalah jarak yang melalui garisan longitude. Jarak yang melalui garisan longitude A ke C. Jadi beza sudutnya adalah 60 tolak sifar, kemudian didarabkan dengan 60 dan jawapannya adalah 3600 batu nautika. Seterusnya terlihat titik B ke utara ke titik D. Titik B adalah 0 darjah 75 darjah timur dan titik D adalah 60 darjah utara 75 darjah timur. Di sini terdapat perbezaan pada latitude 0 dan 60 dan persamaan pada longitude 75 timur. Bermaksud jaraknya adalah jarak yang melalui longitude 70 darjah timur. Jadi beza sudutnya adalah 60 tolak sifar didarabkan dengan 60 dan jawapannya adalah 3600 batu nautika. Seterusnya kita lihat pandangan dari sudut 2 dimensi. Dapati bahawa A adalah 0 darjah dan C adalah 60 darjah. Di sini perbezaan sudutnya adalah 60 dan didarabkan dengan 60 mendapat 3600 batu nautika, iaitu jarak yang melalui longitude 30 darjah timur. Seterusnya terlihat B ke D. Dapati bahawa B adalah 0 darjah dan D adalah 60 darjah utara. Jadi beza sudut didarabkan dengan 60, jawapannya adalah 3600 batu nautika.
dan jarak ini disukat melalui longitude 75 darjah timur. Jadi secara kesimpulannya kita dapati bahawa jarak yang melalui garisan longitude adalah beza sudut didarabkan dengan 60. Ini adalah rumus untuk mendapatkan jarak di antara yang melalui garisan longitude. Seterusnya, kita lihat jarak pada permukaan bumi yang disukat melalui garisan latitude. Jarak titik A ke timur ke titik B. Kita lihat A ke titik B di sini. A adalah 30 darjah, 30 darjah timur. B adalah 0 darjah, 75 darjah timur. Di sini terdapat perbezaan pada garisan longitude-nya. Dan manakala pada garisan latitude-nya adalah sama, iaitu 0 darjah. Jadi, jarak ini adalah jarak yang melalui latitude 0 darjah. Jadi, perbezaan sudut didarabkan dengan 60 dan jawapannya adalah 2,700 batu nautika. Seterusnya, kita lihat contoh C ke timur ke titik D. Di atas, C ke timur ke titik D. Titik C adalah 60 darjah utara 30 darjah timur. B adalah 60 darjah utara 75 darjah timur. Jadi, terdapat perbezaan pada longitude-nya iaitu 30 timur dan 75 timur, dan terdapat berlakunya persamaan pada latitude iaitu 60 darjah utara. Jadi, jarak ini melalui latitude 60 darjah utara. Bukan 45 ya, 60 darjah utara. Jadi, beza sudut didarabkan dengan 60, jawapannya 2,700 batu nautika. Seterusnya kita lihat daripada pandangan dua dimensi. Ini adalah pandangan dua dimensi, titik A dan B, C dan D. Untuk titik C ke D, beza sudutnya darab 60, jawapannya 2,700 batu nautika, iaitu jarak yang melalui latitude 45 darjah utara. Seterusnya kita lihat titik A ke titik B, beza sudut didarabkan dengan 10, jawapannya 2,700 batu nautika, iaitu jarak yang melalui latitude 0 darjah. Jika kita lihat pada rajah ini, kita dapati bahawa kedua-duanya mempunyai jarak yang sama, iaitu 2,700 batu nautika. Persoalannya, adakah kedua-dua jarak ini adalah sama? Kita lihat A dan B lebih panjang berbanding dengan C dan D. Jadi jawapannya adalah tidak sama. Jadi bagaimana? Mari kita lihat. Di sini kita dapati bahawa bumi pada pandangan dua dimensi, di mana kita akan lukis pelbagai sudut latitude-nya. Iaitu bermula dengan latitude 0 darjah sehinggalah latitude yang paling tinggi iaitu 0 darjah. Jadi untuk longitude-nya adalah 0 darjah sehingga ke 80 darjah timur. Jadi untuk mendapatkan jarak yang melalui garisan latitude, rumusnya adalah beza sudut didarabkan dengan 60, didarabkan lagi dengan cos latitude. Mari kita lihat jarak pada biru ini, iaitu yang melalui latitude 0. 80 darab dengan 60 darab cos 0 sama dengan 4,800 batu nautika. Seterusnya, kita lihat jarak yang seterusnya, jarak yang melalui latitude 15 darjah. 80 darab 60 darab cos 15 bersamaan dengan 4,636,44 batu nautika. Kita dapati di sini beza sudutnya adalah sama, 60. Tetapi berlaku perbezaan pada latitude. Ini 0 darjah, ini 15 darjah. Jadi kita dapati bahawa pada kedudukan latitude 15 darjah, jaraknya adalah lebih pendek berbanding dengan jarak 0 darjah. Kita lihat rajah di sini pun kita dapati bahawa 0 darjah lebih panjang berbanding dengan 15 darjah. Jadi begitulah seterusnya, kita lihat jaraknya menjadi semakin pendek sehinggalah mencapai 80 darab 60 darab cos 75, jaraknya akan menjadi 1,242 batu nautika sahaja. Dan seterusnya, apakah yang akan berlaku apabila suatu jarak itu berada pada kedudukan 90 darjah? Kita dapati apabila berlakunya cos 90 darjah, jaraknya adalah sifar. Kita dapati di sini dalam rajah terdapat titik merah ini, jaraknya semakin mendekat dan akhirnya apabila mencapai kedudukan latitude 90 darjah,
kedua-dua titik itu akan bertemu. Jadi bermaksud apabila berlakunya cos 90 darjah, tiada lagi jarak antara dua titik. Bermaksud kedua-dua titik itu akan bertemu. Jadi jarak yang melalui garisan latitude tidak sama antara latitude. Itu kita akan ambil beza sudut darab dengan 60 darab dengan cos latitude. Jadi kesimpulannya adalah jarak yang melalui garisan latitude adalah 0 darjah. Jarak yang melalui garisan latitude adalah beza sudut darab 60 darab dengan cos latitude. Itu adalah jarak yang melalui garisan latitude pada permukaan bumi. Berikut merupakan perbezaan dan juga perbandingan di antara jarak pada permukaan bumi yang melalui garisan latitude dan yang melalui garisan longitude. Untuk jarak yang melalui garisan latitude ini, terdapati bahawa dia adalah jarak timur ke barat, barat ke timur, ataupun kiri kanan, ataupun kanan ke kiri. Manakala jarak yang melalui garisan longitude adalah jarak di antara utara ke selatan, selatan ke utara, ataupun atas ke bawah, ataupun bawah ke atas. Rumus untuk mencari jarak pada kedudukan latitude adalah beza sudut darab 60 darab cos sudut latitude. Manakala untuk jarak yang melalui garisan longitude, beza sudut didarabkan dengan 60. Seterusnya kita lihat jarak ini dari pandangan dua dimensi. Kita dapat lihat perbezaan jaraknya antara AB dan CD di sini. Manakala untuk longitude, lihat daripada pandangan sisi, terdapati perbezaan di antara atas dan bawahnya ini. Jadi untuk pandangan dua dimensi, nak ditekankan sekali lagi, terdapati bahawa apabila kita melihat dari sudut atas ataupun dua dimensi, terdapati bahawa jaraknya adalah kiri ke kanan ataupun timur ke barat. Manakala kalau kita lihat daripada pandangan sisi dua dimensi untuk longitude, daripada pandangan atas, terdapat pandangan sisi maksudnya, terdapati bahawa A dan C ini adalah jarak atas bawah ataupun utara ke selatan, selatan ke utara. Seterusnya, kita lihat istilah-istilah khas. Istilah-istilah khas ini bermaksud di dalam tajuk bumi ini terdapat beberapa istilah khas yang perlu kita ketahui. Yang pertamanya adalah bulatan agung. Apakah itu bulatan agung? Iaitu bulatan yang berpusat di pusat bumi. Nilai bumi terdapati bahawa untuk longitude, semua bulatannya adalah bulatan agung. Ini adalah longitude. Iaitu longitude mempunyai bulatan yang sama besar kesemuanya. Dan pusatnya adalah pusat bumi. Jadi longitude semua adalah bulatan agung. Manakala untuk longitude, bulatan yang paling besar, latitude, bulatan yang paling besar adalah khatulistiwa. Jadi kalau naik ke atas, bulatannya menjadi semakin kecil. Seperti bulatan Arktik, Antarktik, Jadi dan Saturn adalah bulatan yang lebih kecil. Jadi itu adalah bukan bulatan agung. Jadi bulatan agung adalah bulatan yang berpusat di pusat bumi. Seterusnya adalah istilah yang berikutnya adalah jarak terpendek. Apakah itu maksud jarak terpendek? Jarak terpendek adalah jarak yang melalui bulatan agung. Lihat sini bagi contoh A ke B. Untuk A hendak ke B, dia ada dua laluan. Sama ada A ke B merentasi kutub utara kemudian turun ke B seperti ini, ataupun satu lagi A hendak ke B melalui garisan latitude dan ke timur seperti berikut. Dan melalui pengiraan kita dapati bahawa A hendak ke B melalui kutub utara 80 didarabkan dengan 60, jawapannya 4,800 batu nautika. Manakala jika kita melihat A hendak ke B melalui arah timur ataupun melalui arah barat, sama saja. 180 darab dengan 60 darab dengan cos 50, jawapannya 6,948 batu nautika. Jadi melalui pengiraan kita dapati bahawa jarak terdekat adalah jarak yang melalui bulatan agung, iaitu A ke B akan melalui bulatan agung berpusat di
pusat bumi. Kalau di sini kita lihat A ke B, pusatnya ada di sini, bukan pusat bumi, iaitu berada pada kedudukan latitude 50 darjah. Jadi itulah maksud jarak terdekat. Apabila kita nak mencari jarak terdekat, sentiasa kita melihat bulatan agung. Seterusnya, diameter bumi. Diameter bumi adalah satu garis lurus yang melalui pusat bumi. Itu kita panggil sebagai diameter bumi. Kita lihat A ke B yang melalui pusat bumi, dan itu adalah diameter bumi. Kita lihat kalau A adalah 50 darjah, B akan jadi 50 darjah selatan, sebab dia melalui pusat bumi dan ini adalah sudut bertentang bucu. Seterusnya, kalau untuk lihat longitude, kalau A adalah 40 darjah barat, seterusnya B akan menjadi 140 darjah timur. Jadi ini adalah cara untuk kita menentukan diameter bumi jika diberi suatu titik. Kita lihat di sini bahawa untuk latitude adalah sama nilainya dan berbeza arah. 50 utara akan jadi 50 darjah selatan. Untuk longitude, jika A adalah 40 barat dan satu titik lagi di belakangnya akan jadi 140 darjah timur. Iaitu nilai latitude, nilai sama, arah berbeza. Longitude, nilai akan jadi 180 dan arah berbeza. Jadi di sini kita buat sedikit contoh. Jika A 50 utara, 40 barat, berapakah nilai B-nya? B-nya sudah tentu 50 selatan, 140 timur. Jika C 10 utara, 80 barat, berapakah nilai D? D-nya adalah 10 selatan, 100 darjah timur. Jika E 80 utara, 95 barat, berapakah nilai F-nya? Nilai F-nya akan menjadi 80 selatan, 85 darjah timur. Seterusnya kita lihat G. G 35 selatan, 75 timur. Jadi berapakah H? Jadi kita dapati bahawa H adalah 35 utara, 105 barat. Jadi di sini kita dapati bahawa untuk latitude, nilainya adalah sama dan arahnya adalah berbeza. Manakala untuk longitude, hasil tambahnya mesti 180 dan arahnya adalah berbeza. Seterusnya, diameter selarian latitude. Lihat di sini. Diameter selarian latitude wujud disebabkan latitude mempunyai bulatan yang tersendiri, iaitu bulatannya tak sama. Kita lihat di sini. Titik A 50 darjah selatan. B juga akan jadi 50 darjah selatan di sini. A 40 barat dan B 140 darjah timur. Kita lihat sudut pandangan dua dimensi. Kita lihat daripada atas, kita dapati, lihat pada tepi, kita dapati bahawa A dan B, iaitu diameter 50 darjah selatan ini, kedua-duanya terletak pada 50 darjah selatan lah, sebab dia adalah selarian latitude. Latitude-nya tidak berubah, iaitu bulatan latitude 50 selatan. Kemudian kita lihat peti, kalau A 40 barat dan B akan jadi 140 darjah timur. Ini bermaksud untuk latitude-nya, nilai dan arahnya adalah sama. Dan kalau kita nak lihat longitude-nya, nilainya akan jadi 180 dan arahnya adalah berbeza. Jadi ini adalah cara untuk kita nak tentukan latitude dan longitude jika diberi satu titik. Mari kita buat sedikit latihan ataupun contoh. Kita lihat di sini. Titik A 50 selatan, 40 barat. Jadi apakah titik B?
Jadi kita mengandaikan bahawa kedua-dua titik ini adalah diameter selarian latitude. Jadi titik B adalah 50 selatan, 140 timur. Kita lihat lagi, jika C adalah 10 selatan, 80 barat, maka D adalah 10 selatan, 100 timur. Seterusnya E, 80 selatan, 95 barat, F akan jadi 80 selatan, 85 timur. G, 35 utara, 75 timur. H akan jadi 35 darjah utara juga dan 105 darjah barat. Jadi ini adalah diameter selarian latitude. Bermaksud latitude-nya adalah sama. Kemudian longitude-nya adalah berbeza, iaitu berbeza arah, dan apabila ditambah akan jadi 180. Kalau kita lihat pandangan dua dimensi ini, dia akan wujudnya 180 darjah, iaitu garis lurus untuk membentuk diameter. Seterusnya adalah satu lagi, laju dalam unit knot. Iaitu kita nak mencari laju pada suatu objek ataupun kenderaan yang merentasi permukaan bumi. Seperti mana yang kita tahu bahawa laju adalah jarak per masa. Jadi jarak kita untuk pada permukaan bumi disukat dalam unit batu nautika, dan masa kita sukat dalam unit jam. Jarak per masa batu nautika per jam ini kita akan dapat laju, dan laju ini disukat unitnya adalah knot. Dia sama saja seperti kita mencari laju dalam kilometer per jam, meter per saat dan sebagainya. Di mana asasnya adalah laju sama dengan jarak per masa. Jarak mestilah dalam unit batu nautika, masa mesti dalam unit jam. Bila batu nautika per jam, unitnya adalah knot. Sama juga kalau jaraknya kilometer, masanya jam, lajunya adalah kilometer per jam. Begitulah persamaannya. Seterusnya, untuk yang terakhir, mari kita lihat contoh soalan. Bagaimanakah kita nak melihat contoh soalan, bentuknya dan cara menjawabnya. Kita lihat contoh soalan, maklumat yang diberi. Kita lihat soalan A terlebih dahulu. Nyatakan longitude bagi R. Jadi kita akan lihat maklumat yang ada dalam soalan. Diberi bahawa PR ialah diameter bumi. Kemudian diberi nilai P, 30 selatan, 80 barat. Jadi apakah nilai R? Seperti mana kita telah lihat tadi, ini adalah diameter bumi. Jadi nilai latitude-nya adalah sama, tetapi arahnya berbeza. Manakala longitude-nya 180 dan arahnya berbeza. Jadi jawapannya adalah 30 utara, 100 darjah timur. Mari kita lihat dalam bentuk lakaran lukisan. Kita melukis dalam bentuk 3 dimensi. Kita akan labelkan P sebab telah pun diberi 30 selatan, 80 darjah barat. Jadi ini adalah P. Jadi untuk melukis garisan diameter bumi mesti merentasi O ataupun pusat bumi. Jadi inilah adalah garisan diameter. Jadi ini adalah titik R. Jadi titik R adalah 30 darjah utara, 100 darjah timur. Ini adalah cara untuk kita melukis diameter bumi. Seterusnya soalan B, hitung jarak dalam batu nautika. Arah P arah ke timur ke Q diukur sepanjang selarian latitude sepunya 30 darjah selatan. Di sini maklumat yang kita dapati adalah nak cari jarak. P ini adalah arah ke timur ke Q, dan jarak ini diukur pada selarian latitude sepunya 30 darjah selatan. Ini bermaksud dia melibatkan cos 30 darjah. Jadi kita lihat P kedudukannya 30 selatan, 80 barat. Maka Q 30 selatan, 60 timur. Ini kita ambil terus daripada maklumat yang telah pun diberi di dalam soalan. Kemudian kita dapati beza sudutnya 80 barat dengan 60 darjah timur. Dan jaraknya melalui latitude 30 selatan di sini. Sama. Lihat sini. Jadi
beza sudutnya adalah 80 tambah 60 disebabkan ada perbezaan sudut di sini. Maaf, disebabkan oleh terdapat perbezaan arah barat dan timur, iaitu terdapat positif negatif. Jadi 80 ditolakkan dengan negatif 60 ataupun 60 ditolakkan dengan negatif 80 akan dapat 80 tambah 60 darab 60 darab dengan cos 30 darjah. Dan jawapannya adalah 7274.61 batu nautika. Kalau kita lihat dalam bentuk rajah, kita lukis rajah, kita lihat kemudian kita labelkan P dan Q dalam bentuk 3 dimensi, dan kalau lihat dalam bentuk 2 dimensi bentuknya seperti ini, iaitu 80 barat dan 60 barat. Ini adalah beza sudutnya. Kemudian kedudukannya adalah cos 30, iaitu lebih dekat berbanding dengan kosong darjah ini. Jadi kita perlu darab dengan cos 30 darjah. Seterusnya kita lihat soalan C. V terletak ke utara P dan jarak terdekat dari P ke V diukur sepanjang permukaan bumi adalah 1200 batu nautika. Hitung latitude bagi V. Di sini terdapati V terletak ke utara P dan jaraknya adalah 1200 batu nautika. Kemudian dilihat di sini jarak terdekat. Jarak terdekat seperti tadi kita dapati bahawa jarak yang melalui bulatan agung. Jadi kita dapati bahawa P 30 selatan 80 barat telah pun diberi dalam soalan. Kemudian V kita tak tahu berapa rupanya latitude-nya, tapi longitude-nya adalah sama sebab V terletak ke utara P. Jadi dia mempunyai longitude yang sama. Jadi jaraknya pula adalah 1200 batu nautika. Jarak ini adalah dalam unit minit. Jadi untuk mendapatkan kembali dalam unit darjah, kita hanya bahagi dengan 60. Jadi kita dapat sama dengan 20 darjah. Jadi jarak antara P dan V adalah 20 darjah, iaitu beza sudut antara dua titik. Dan jarak sudutnya adalah 20 darjah. Dan kita ambil 30 tolak 20 bersamaan dengan 10 darjah. Bersamaan dengan 10 darjah selatan. Mari kita lihat dalam bentuk gambar rajah. Di sini, P telah pun diberi 30 selatan 80 barat. P 30 darjah selatan 80 darjah barat P. Kemudian P terletak ke V terletak ke utara P. Maksudnya V ini berada di atas P. Dan jarak kedua-duanya adalah 1200 batu nautika. Daripada jarak itu kita perlu bahagi dengan 60 untuk dapatkan kembali sudut. Jadi sudut antara P dan V ini adalah 20. Dan kita dapati bahawa P ini berada pada kedudukan 30. Jadi V ini kita hanya tolak dan kita dapat 10 darjah. Inilah cara kita dapatkan 10 darjah selatan tersebut. Ataupun kalau kita tengok dalam bentuk dua dimensi, P ini 30 selatan. V ini berada di utara P. Jadi V ini berada di atas P. Dan jaraknya 1200 terbahagi dengan 60, terdapati beza P dan V adalah 20 darjah. Jadi daripada kosong ke V adalah 10 darjah. Dan arahnya masih lagi berada pada kedudukan selatan. Seterusnya soalan D. Sebuah kapal terbang melepas dari Q terbang ke arah barat ke P sepanjang selang latitude sepunya dan kemudian terbang ke utara ke V. Peratal laju seluruh penerbangan kapal terbang ini adalah 600 knot. Hitung jumlah masa dalam jam yang diambil oleh kapal terbang bagi keseluruhan penerbangan. Jadi maklumat yang kita dapati di sini, dia berlepas dari Q kemudian terbang ke barat ke P. Dan jawapannya adalah 7274.61 batu nautika. Ini jawapan yang telah kita perolehi sebentar tadi. Kalau boleh tengok balik soalan sebentar tadi, telah pun dapat. Kemudian P ke utara ke V, ini adalah soalan C sebentar tadi, dan jaraknya adalah 1200 batu nautika. Seterusnya, kita lihat laju adalah jarak bahagi masa.
Manakala masa bersamaan dengan jarak bahagi dengan laju. Dan jumlah jaraknya adalah 7,274.61 ditambahkan dengan 1,600 dan dibahagikan dengan laju 600 knot seperti mana yang ada di dalam soalan. Dan masanya adalah 14.12 jam. Bagaimana kita lihat daripada pandangan gambar rajah? Iaitu Q ke barat ke P, Q ke barat ke P, kemudian daripada P ke V. Jadi Q ke P, kemudian P ke Q. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 7274.61 ditambahkan dengan 600 dengan 1200. Kemudian untuk mendapatkan jam, kita hanya manipulasikan rumus ini dan dapatlah 14.12 jam. Jadi itu saja untuk video kita pada kali ini. Kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, selamat belajar.